Baik, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama kami. Dan sebagaimana kita sering maklum, kali ini kita nak cerita lebih serius berkenaan dengan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk kita membayar cukai. Dan ada sedikit pindaan percukaian dalam bajet 2014 sebagaimana kita sering maklum telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan Oktober lalu, di mana dalam masa yang sama matlamat keseluruhannya untuk memakmur negara dan juga mensejahterakan rakyat. Jadi dalam soal ini juga, di mana Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia merupakan salah sebuah agensi di bawah Kementerian Kewangan dan agensi ini turut terlibat dalam penggubalan bajet 2014. Ini sesuai sekali dengan tajuk kita untuk hari ini. Jadi kita bersama dengan tetamu kita, Hisham. Terus saja bersama dengan Encik Abdul Aziz Hashim, merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bahagian Dasar untuk LHDN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin agak sudah begitu lama sedikit untuk kita bercerita mengenai bajet 2014, tapi harus kita terus lihat dia sebagai satu usaha yang berterusan. Kalau kita lihat fokus kepada pihak LHDN terlebih dahulu, sebagai awal, apa agaknya respon kepada keseluruhan bajet 2014? Dia biasanya kalau ada bajet ni, mana kita akan lihat sama ada tak yang melibatkan akta cukai pendapatan, mana yang bawah 1967 dan juga akta-akta lain yang ditadbirkan oleh Lembaga Hasil Negeri. Dia biasanya kalau ada ni, dia apakah peranan Lembaga Hasil Negeri. Okay. Jadi bila kita tengok pada cadangan-cadangan tu, biasanya kita akan tengok, kita kaji tengok sama ada kita kata kalau melibatkan kata lembaga hasil, mana kita punya peranan ni tengok sebelum pembayar cukai menghantar borang pada 30 bulan 4 ataupun 30 bulan 6 tu, kita perlu memastikan bahawa setiap kita kata yang cadangan tu difahami, bukan saja kita kata oleh pembayar cukai tetapi oleh pegawai lembaga hasil dalam negeri itu sendiri. Okay. Sebagai contoh lah kita kata kalau melibatkan cadangan, kita buat kajian tengok sama ada kita kata melibatkan sistem ataupun prosedur. Kalau katalah melibatkan sistem, makna kita kena buat penambahbaikan kepada sistem tu. Kalau katalah macam prosedur, makna sama ada daripada cadangan tu, makna kita perlu nak pindah borang ataupun tidak, ataupun kita nak keluarkan nota pertenangan. Okay. Jadi sebelum itu kita katalah, makna kena buat kajian lah. Dan kita mesti memastikan bahawa pegawai lembaga hasil dalam negeri itu kena faham tentang cadangan pindaan-pindaan tu dan juga pembayar cukai. Mana apa yang kita buat sekarang ni, mana selepas kata ucapan bajet oleh PM tu, kita adakan taklimat bajet bermakna kepada semua pegawai lembaga hasil dari Malaysia untuk memastikan bahawa mereka ni faham tentang pindaan-pindaan itu. Dan selain itu juga kita akan adakan seminar-seminar yang akan dibagi kepada semua kita ejen cukai supaya mereka ni memahami dengan pindaan-pindaan tersebut. Jadi kalau kita lihat apa semua ni, dia ada 4 peringkat lah. Yang pertama kita kata kerajaan, iaitu menentukan polisi. Lepas tu yang kedua tu kita kata lembaga hasil melaksanakan dasar kerajaan. Yang ketiga tu kita kata ejen cukai membantu lembaga hasil untuk memberi penerangan dan sebagainya kepada pembayar cukai dan keempat pembayar cukai itu sendiri. Jadi bila kita tengok keempat-empat tu mana, sebab tu dia ada slogan bersama membangun negara. Bila kita sebut macam tu, mana empat-empat tu mana dia kena ada kerjasama lah, mana daripada lembaga hasil, kerjasama kita kata dengan ejen cukai dan pembayar cukai tu dia kena faham. Bila faham tu barulah kita kata dia nak membayar cukai. Sebab sistem ni dia mestilah adil dan sama. Okey, itu kecerdasannya tentang peranan dan juga apa yang dilakukan mesti proses-proses tertentu. Tapi dalam masa yang sama juga berbalik tentang bajet 2014 tadi, apa antara cadangan-cadangan ataupun pindaan-pindaan yang melibatkan LHDN? Kalau kita lihat secara keseluruhannya,
terdapat 31 pindaan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 dan 7 pindaan di bawah Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967, 5 pindaan di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, 2 pindaan di bawah Akta Cukai Perniagaan Labuan, okay. Dan lagi 3 tu adalah yang berkaitan dengan duty stamp. Jadi kalau kita lihat dari segi pindaan ni, biasanya lah pindaan ni adalah untuk memperjelaskan lagi. Kadang-kadang tu kita kata dari segi interpretasi, okey, di pihak lembaga hasil ni dengan ejen cukai ke, nampak macam ada perbezaan. Sebab tu contohlah saya kata, kalau saya buat macam ni, okey, niat saya 2, tapi mungkin orang lain tengok sebagai 11 ataupun V. Sebab tu dalam mengendalikan kita kes-kes, saya katalah, kadang-kadang kita kalah. Kalau kalah tu makna hasad kerajaan yang asal tu tak tercapai lah. Sebab itu bila tak tercapai, okey, nak memenuhi balik kita katalah hasad kerajaan tu, nak bagi betul, makna kita kena memperjelaskan benda tu. Sebab tu dia ada cadangan-cadangan pindaan. Lagi satu ni kita kata, mungkin bila kita keluarkan benda tu, katalah macam cadangan pindaan tu untuk nak memudahkan ataupun mempermudahkan. Contohlah dia kata, kalau katalah kita kata dulu borang tu kata 10 muka surat, okey, jadi sekarang ni tinggal 2. Nak mempermudahkan benda tu, jadi bagi pembayar cukai sekarang ni dia jadi senang lah. Kalau dulu sampai 10 muka surat, sekarang ni tinggal 2. Kan, kalau kata-kata mudah tu dari segi bahasa, mungkin kita pindah lah bahasa tu. Kalau dulu orang baca, sekali baca tak faham, tapi sekarang ni apabila baca, senang saya faham. Macam tu lah. Sama juga kita katalah macam dulu, semua kita kata punya cukai kena menghantar borang cukai, nyata cukai pendapatan tu menggunakan yang hard copy tu. Tapi sekarang ni kita adakan e-filing. Bermakna you boleh masuk ke dalam sistem, dalam tempoh 5 minit saja benda tu dah pun selesai. Dan kita makna tidak ada keraguan sama ada borang yang kita hantar tu sampai ataupun tidak ke dalam lembaga hasil, dalam sistem makna guna sistem pada masa yang sama, selepas habis makna kita dah boleh print. Dia punya mana akuan penerimaan tu dah ada, mengesahkan kata kita dah hantar dan lembaga hasil sudah terima benda tu. Kalau kita saya rasa ramai yang ingin mengetahui bagaimana pula dari segi aspek percukaian untuk individu. Sebab itu yang lebih diberi perhatian oleh kelompok awam sebenarnya. Di antara kita katalah macam cadangan pindaan untuk individu tu, ada satu yang kita kata macam baru lah sikit. Kita kata PCB sebagai cukai muktamad. PCB adalah kita kata short form kepada potongan cukai bulanan sebagai kita kata sebagai cukai muktamad. Kalau kita tengok katalah macam sekarang ni, kita dah memang ada dah kita kata PCB tu. Bermakna majikan bertanggungjawab untuk memotong cukai setiap bulan. Apabila dipotong apa semua tu, dia akan hantar pergi pada lembaga hasil daerah Malaysia. Jadi macam kata sekarang ni, apabila dah cukup tahun, pendapatan boleh ditentukan kita katalah untuk yang 1 tahun tu, daripada bulan 1 hingga bulan 12. Katalah sebelum bulan 4 kita kata pembayar cukai kena menghantar borang ni untuk kes penggajian yang saya masukkan tu. Makna pembayar cukai itu dia mestilah mengira sendiri berapa banyak pendapatan, tolak dengan pelepasan yang boleh dibenarkan, baru dapat pendapatan bercukai. Pendapatan cukai itu akan ditolak dengan PCB, bermakna potongan cukai bulanan yang telah pun dipotong oleh majikan. Kalau kita katalah cukai 1,000, tolak kita kata PCB ni, katalah 600, bermakna 400 tu adalah baki cukai yang kena dibayar. Bermakna apabila pembayar cukai menghantar borang nyata cukai pendapatan, dia mestilah membayar lagi baki RM400 itu. Tetapi katalah contoh kalau cukai itu 1,000 dan
PCB itu lebih daripada 1,000, katalah 1,500. Kerana bila dihantar tu dia ada cukai terlebih dibayar sebanyak katalah 600, dan lembaga hasil kena proses dan mengembalikan balik cukai yang terlebih dibayar tu kepada pembayar cukai. Tapi sekarang ni dengan cadangan pindaan yang baru ni, kita kata PCB sebagai cukai muktamad. Bermakna pembayar cukai ni kalau layak lah, sebab apa, dia ada syarat-syarat kita kata untuk tidak mengukuhkan borang nyata cukai pendapatan. Okey, jadi PCB yang dipotong tu akan bersamaan dengan cukai yang kena dibayar. Oleh itu pembayar cukai boleh memilih untuk tidak menghantar borang nyata cukai pendapatan, dan PCB yang telah pun dipotong tu dianggap sebagai muktamad lah, makna tidak ada lagi nak perlu hantar borang dan sebagainya. Ia lebih memudahkan sebenarnya. Lebih memudahkan. Jadi syarat-syarat tu ada bagi pembayar cukai yang layak untuk tidak menghantar borang. Dia kena memenuhi, ada 5 syarat di situ. Pertama, kita kata mestilah kita kata untuk pendapatan penggajian saja, makna dia ada pendapatan pengajian yang pertama. Nombor 2, bekerja dengan majikan yang sama selama tempoh 12 bulan dalam 1 tahun kalender. Bermakna daripada bulan 1 Januari hinggalah ke bulan 12. Yang ketiga, bermakna potongan cukai bulanan dibuat mengikut kaedah-kaedah cukai pendapatan. Okey, mana potongan daripada saraan 1994, mana majikan memenuhi tanggungjawab untuk memotong setiap bulan. Yang keempat, kita katalah sekarang ni kita kata bukan taksiran bersama. Ini bagi isteri yang bekerja. Sebab kalau isteri yang bekerja ni, kita kata dia boleh untuk memilih taksiran bersama, tapi bukan taksiran bersama, maknanya dia kena berasingan lah. Okey, itu yang keempat. Jadi yang kelima ni kita kata bila dia buat potongan tu, makna tu kita kata tak termasuk lah, kita kata mungkin ada benda lain-lain, kita kata macam manfaat berupa barangan dan sebagainya tu. Tapi kalau dimasukkan benda tu, dipotongkan, makna dipotong termasuk yang PCB tu bagi yang itu, makna kira okey lah. Macam tu lah. Okey. Baik, jadi banyak sebenarnya kita nak tahu berkenaan dengan apa yang cakap tadi, terutama tentang PCB itu tadi. Tapi dalam masa yang sama juga di penghujung ni lah, di mana untuk mendepani tahun 2014 dengan adanya bajet 2014 dan juga pindaan-pindaan yang telah pun dilakukan, apa mungkin saranan yang disampaikan oleh pihak LHTNM kepada masyarakat keseluruhannya, terutama sekali mereka yang dah bertanggungjawab membayar cukai dan juga tidak membayar cukai? Silakan. Dia macam ni, dia kalau kita katalah bersama membangun negara, bermakna setiap orang tu dia mempunyai kewajipan. Bagi kita kata yang telah pun memperolehi pendapatan yang kata layak untuk membayar cukai, bermakna kena bayar cukai lah. Nampak kan? Tapi katalah jumlah yang diterima tu masih belum layak, bermakna dia tak perlulah bayar cukai. Jadi begitu mudah, kena tahu. Penting yang siapa yang layak kena bayar cukai. Tapi kalau nak tahu layak ke tak layak tu, mesti dia kena tahu kan. Mungkin kita boleh telefon kepada Pusat Khidmat Pelanggan Lembaga Hasil untuk nak tanya. Okey, kita katalah pendapatan yang berapa banyak yang kita kena potong kan. Tapi biasanya kalau untuk penggajian, iaitu apabila kita bekerja dengan satu majikan, menjadi tanggungjawab majikan. Betul. Bermakna apabila dah pun capai, kita katalah macam contoh katalah kalau gaji kata 26,500 kan, bermakna majikan tu dia kena potong. Perlu ada tanggungjawab situ. Jadi majikan individu sebenarnya harus memainkan peranan. Pergi ke laman sama telefon pihak LHTNM sendiri untuk dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan sama ada anda perlu ataupun tidak untuk membayar cukai. Baik, terima kasih Abdul Aziz Hashim. Kita dah pun berada di hujung Selamat Pagi Malaysia untuk edisi Sabtu hari. Terima kasih kepada anda semua kerana bersama kami. Dan yang lebih penting, mudah-mudahan hari ini kami doakan yang terbaik untuk anda. Jangan lupa untuk terus lapaskan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Hani Hamid, Rahid
di sini. Dan juga saya Fazli Fuad dan saya Isyam Saleh. Assalamualaikum, jumpa lagi. Sampai Bye-bye. minggu. Bye. Lalu curiga anak duri gelautan api, kemudiannya ingin ku tahu, aku jelajahi. Reality.